Cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Bagi memberkati majlis kita pada kali ini, sama-sama kita menadahkan tangan dan mengalunkan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, kena. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang mana sedang menonton secara siaran langsung di Facebook Kelab Mahasiswa Program Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, untuk pengetahuan semua, program ataupun majlis ataupun wacana inilah merupakan acara tradisi Jabatan Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah yang mana suatu ketika dahulu dengan nama Jalsah Ilmiah Quraniyah. Di dalam program ini kami menampilkan penceramah yang mana terdiri dari pensyarah Quran dan Sunnah. Maka bersama anda semua pada kali ini, tak lain dan tak bukan, moderator anda yang seakan-akan lelaki Melayu terakhir ini ialah Ahmad Muaz bin Majidin. Saya merupakan pelajar tahun 3 Program Pengajian Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita teruskan perkongsian kita pada kali ini, yang mana tajuknya ialah Ruh Belajar Secara Online, ada baiknya kita mengenali latar belakang panel kita pada hari ini. Nama diberi ialah Izuli Zulkifli yang mana merupakan tenaga pengajar di Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan lepasan Al-Azhar dalam bidang takhasus qiraat dan ulum Al-Quran wal qiraat. Seterusnya, beliau juga merupakan lepasan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak terhenti setakat itu, beliau juga merupakan lepasan Universiti UPM yang mana dalam bidang falsafah pendidikan, kurikulum dan pengajaran. Untuk memeriahkan lagi lah majlis kali ini, saya menjemput beliau, Dr. Izuli Zulkifli, untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator. Jadi tajuk yang akan kita bincangkan pada petang ini ialah berkenaan dengan ruh belajar secara online. Jadi sebelum kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan ruh belajar secara online itu, elok rasanya kita ulas sedikit apakah yang dimaksudkan dengan ruh dalam tajuk ini. Sebab ada di sebahagian daripada mungkin daripada kalangan pelajar ataupun penonton yang sedang mengikuti program ini menyangkakan ruh yang dimaksudkan dalam tajuk ini ialah ruh yang kita faham, iaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti
kita fahami, yang belajar juga secara online di rumah. Jadi sebenarnya maksud roh yang dimaksudkan dalam tajuk ini adalah semangat ataupun perasaan ataupun jiwa kita ataupun jiwa seorang pelajar yang mengikuti pembelajaran secara online di rumah. Ya, itu saja dan saya kembalikan kepada moderator. Dengar ya, roh bukan roh yang jasad tu, tapi adalah satu semangat. Jadi kita terus kepada topik utama kita lah. Doktor, pada pendapat doktor, bolehkah doktor ceritakan secara ringkas situasi pembelajaran terutamanya di kalangan mahasiswa Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah sekarang? Sekarang. Dipersilakan doktor. Ya. Seperti mana yang kita sedia maklum, jika sebelum ni ataupun sebelum Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada bulan Mac ataupun pertengahan bulan Mac 2020 tahun ini, kita mengikuti ataupun pelajar mengikuti sesi pembelajaran secara bersemuka, iaitu di universiti. Maknanya pelajar menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dengan tinggal di kampus ataupun di dalam universiti, mengikuti pembelajaran secara langsung dan juga bertemu dengan pensyarah. Tetapi sejak diperkenalkan ataupun sejak diarahkan PKP, maka pembelajaran ketika ini adalah secara online. Jadi bermaksud kalau pelajar lama, kalau sebelum ni pelajar tu adalah tahun 2 seperti saudara Muaz, sebelum ni belajar di kampus, maka semangat dia lain, ataupun yang kita sebut tadi roh dia lain. Tapi apabila bermula PKP, iaitu belajar secara online di rumah, dah lain. Maknanya dulu lain dan sekarang lain. Jadi kita sebut tadi tu maksud roh di sini ialah bukan makhluk yang kita fahami seperti mana yang kita maklum, tetapi kita sebut tadi tu perasaan ataupun semangat ataupun jiwa ataupun pemikiran kita yang sudah berubah. Kalau sebelum PKP, pelajar-pelajar ataupun mahasiswa biasanya datang ke dewan kuliah, masuk ke dalam kelas untuk menunggu pensyarah. Tapi kadang-kadang pensyarah juga dia tunggu pelajar datang. Kemudian lepas kelas ada pelajar juga jumpa pensyarah untuk bertanyakan sesuatu yang mungkin mereka tak faham ataupun untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut daripada sesi pembelajaran di dalam bilik kuliah ataupun di dalam bilik dalam kelas. Jadi kita mahukan ketika ini ialah roh kita ataupun mahasiswa ini walaupun jasadnya di rumah, tetapi rohnya itu seolah-olah berada di kampus ataupun masih berada di universiti. Itu yang dimaksudkan dengan roh tadi tu. Walaupun kita punya jasad kita di rumah, tapi anggaplah kita punya pembelajaran iaitu di rumah ini adalah seperti di universiti. Maknanya pelajar sekarang ni belajar di rumah. BDR. BDR. Apa itu BDR? Muaz, apa itu BDR? Pernah dengar BDR? Belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Bukan bercuti di rumah. Ada sebagian pelajar dia sangka BDR bila belajar di rumah ni maknanya kita sedang bercuti di rumah. Sebenarnya tidak, belajar di rumah. Okey, maksudnya bila kita belajar di rumah, jangan kita anggap ini suatu benda yang mudah ataupun benda yang boleh kita ambil sembelewa, tetapi kita seharusnya ada sifat ataupun semangat yang kuat dan tekun seperti mana kita menghadapi menjalani pembelajaran di kampus. Jadi semenjak Mac yang lalu kita sebut tadi tu, termasuklah SEM yang baru ini yang kita mulakan pada bulan 10 itu, semua pendaftaran pelajar termasuk pelajar baru adalah secara online kan. Semuanya berlangsung secara online. Termasuk pelajar baru yang mendaftar di UKM ataupun yang mendaftar di Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah. Bila ditanya, awak belajar di mana? Jawapannya bukan lagi di UKM untuk setakat ni lah.
Kalau ditanya belajar di mana, semua jawapannya BDR, belajar di rumah. Jadi program orientasi pun kita tak dapat jalankan dengan tradisi sebelum ini kan, di kampus. Minggu orientasi pun tak ada, maknanya minggu sesuai kenal antara pelajar lama dan pelajar baru pun tak ada, ataupun dengan pensyarah sendiri pun tak ada, kerana semuanya belajar ataupun dijalankan secara online di rumah. Jadi ringkasnya, suasana dan kehidupan ataupun suasana pembelajaran mahasiswa terutamanya di pusat kajian Al-Quran Sunnah ni sudah berubah, ataupun serba sedikit mood itu sudah terjejas kan. Sebelum ni kita sebut pelajar bangun awal ataupun mahasiswa ni bangun awal, mandi untuk bersiap ke kuliah. Ada yang gosok baju kan, ada gosok baju, yang kalau perempuan gosok tudung kan, untuk bersiap ke kuliah pada hari tersebut. Tapi di rumah mungkin tak sama seperti mana yang kita jalani sebelum ni. Mungkin sebelum ni kalau kita gosok baju, tapi bila dah belajar secara online di rumah, silap-silap baju pun tak gosok. Silap-silap baju pun tak gosok. Entah-entah mandi pagi pun tidak. Jadi mood itu sudah berbeza, ataupun suasana sudah berbeza, menyebabkan semangat dan jiwa kita mungkin terjejas. Ataupun sebelum ni kalau kita nak pergi kuliah, ataupun pelajar nak pergi kuliah, kadang-kadang yang naik motor ataupun menunggu bas bergerak beramai-ramai, ataupun ada yang berjalan kaki beramai-ramai ke fakulti. Tapi sekarang tak lagi. Maknanya semua sendiri-sendiri. Kalau sebelum ni kalau tinggal dalam satu bilik, kita bangun awal, kita kejutkan rakan sebilik untuk siap bangun pagi untuk ke kuliah. Tapi sekarang ni kita pun sendiri, bangun sendiri. Entah-entah tak bangun kan, entah-entah ada yang tak bangun pagi ataupun langsung ketinggalan untuk mengikuti pembelajaran pada sebelah pagi. Jadi kita sebut tadi tu, dengan suasana yang sekarang ini menyebabkan semangat ataupun perasaan kita tu agak terjejas, roh kita terjejas kerana kita belajar secara online di rumah. Jadi yang pentingnya, anggaplah ini suatu yang normal yang baru, suatu perkara yang baru yang kita nak tak nak kita terpaksa hadapinya, dan kita harapkan mudah-mudahan nanti suasana ini akan kembali seperti biasa. Kita tunggu sahaja keputusan ataupun arahan daripada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, dan daripada UKM sendiri yang akan membenarkan atau mungkin akan membenarkan semua pelajar masuk ke kampus dan menjalankan aktiviti pembelajaran seperti biasa, iaitu seperti sebelum PKP. Jadi itu untuk soalan yang pertama, saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Memang apa yang doktor sampaikan tadi memang betul lah, ada perbezaan yang ketara sekali lah. Saya yang mana selama ini selalulah belajar di UKM, tapi bila berada di rumah ni boleh rasailah ketaraan dia tu macam mana, beza dia tu. Okey, baiklah, kita terus kepada soalan kedua. Melalui pemerhatian doktor, apakah hikmah yang berlaku di sebalik pembelajaran secara online di rumah ni? Apa hikmah online di rumah? Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Saudara Muaz. Berkaitan dengan hikmah, hikmah di sebalik PKP ataupun hikmah di sebalik belajar secara online di rumah. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan ataupun tajuk yang kedua ni tadi tu, saya ingin sentuh sedikitlah berkenaan dengan kata-kata ataupun pengalaman Muaz tadi kan, yang mengatakan memang beliau sendiri terjejas. Maknanya bukan beliau sendirilah, saya rasa semua kebanyakan pelajar mahasiswa di PKQS mengalami benda yang sama seperti Muaz. Kalau sebelum ni kita menjalankan aktiviti sama-sama dengan kawan-kawan kan, kita makan ramai-ramai di kafe, kemudian kadang-kadang kalau sebelah petang ada masa kita pergi beriadah, ataupun kita lepak di PTSL kan. PTSL tu apa dia, Muaz? PTSL ke doktor? Ya. Perpustakaan doktor. Nak sebut
Nak sebut PTSL pun dah tak ingat kan. Ada ingat ada. Perpustakaan Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang, betul. Lanang. Jadi betul. ini pelajar sebab apa dah meninggalkan sesuatu yang biasa kita pergi kan. Selalu malam-malam ke ataupun petang-petang kita lepak di PTSL. Maknanya lepak tu bukan lepak kosong kan, kita buat assignment ataupun buat tugasan dan perbincangan. Tapi kali ni PTSL tak ada dah. Tak ada di dalam rumah kita. Dia cuma ada di alam maya. Tapi kita mungkin boleh akses lagi lah kan perkara-perkara yang kita perlukan di PTSL. Jadi kalau pelajar baru, saya tak tahulah dia kenal ke tidak PTSL ni. Pelajar yang baru daftar ni kan, tak pernah lagi masuk jalan-jalan dalam PTSL. Kalau tanya KKM pun dia tak tahu kan. College apa lagi, maknanya tempat-tempat yang sepatutnya pelajar tinggal, dia tak dapat merasakan peluang ni tadi kan. Jadi itulah sedikit situasi yang berlaku sekarang. Baik, kembali kepada soalan yang kedua tadi tu berkenaan dengan hikmah. Jadi hikmah ni dia ada mungkin ada yang baiknya dan mungkin ada yang tak baik ataupun kurang baik. Ada pro dan kontranya lah. Tapi kalau kita tengok kebaikannya, mungkin kita akan tak pandang sangat ataupun tak ambil kira sangat tentang kekurangan yang berlaku ketika belajar secara online. Jadi hikmah yang pertamanya yang boleh saya nampak lah kan, pertamanya bila belajar secara online di rumah ni, dia menjimatkan. Betul tak? Menjimatkan Mas. Ada jimat apa? Kita jimat kos, kita jimat masa dan juga kita jimat tenaga. Okey, jimat kos contohnya kos makan. Kalau sebelum ni kalau duduk di college ataupun di kampus, makan tu macam macam pelarian lah orang kata. Kan, bukan semua lah, tapi saya tengok lah pengalaman sebelum ni, makan tu mungkin 2 kali sehari. Kan? 2 kali sehari. Tapi kalau di rumah di rumah lebih 2 kali. Entah 5 kali. Ataupun mungkin lebih sampai 6 kali. Kan? Kalau di college pagi-pagi mungkin makan Maggi je. Kan? Ataupun makan sarapan pagi tu dia merangkap sekali dengan makan tengah hari. Makan sarapan pagi tu dia makan pukul 10, merangkap sekali dengan makan tengah hari. Tapi bila duduk belajar di rumah secara online ni, alhamdulillah. Pelajar tak lagi makan 2 kali sehari, tetapi tadi lebih mungkin 5 kali sehari. Itu kos yang pertama yang jimat. Kemudian mungkin jimat pada kos tempat tinggal. Maknanya pelajar ataupun mahasiswa tak perlu membayar yuran college, kan? Ataupun kalau yang duduk luar, mereka akan sewa di rumah. Kalau Muaz sewa rumah ke duduk dalam college? Masa saya dalam college. Dalam college kan? Setakat ni college lah, alhamdulillah. Ya, tapi biasanya ada yang dah tahun kedua ataupun tahun ketiga dia akan duduk di luar kan, duduk di rumah sewa. Jadi kalau rumah sewa di Bangi ni kita maklum lah, satu rumah tu kadang-kadang sewa dia 1,500 kalau yang 2 tingkat lah. Jadi bila 1,500 tu kalau nak duduk 4 orang, 5 orang, nak bayar sewa bulan-bulan susah kan. Jadi bila duduk di rumah ni dah jimat kos, iaitu kos tempat tinggal. Sebab saya dulu pernah tanya pelajar saya dulu, bila tanya mereka tinggal di mana, mereka kata tinggal di Seksyen 3, sewa rumah 2 tingkat. Masa tu lebih kurang sewanya lebih kurang 1,600 ataupun 1,700. Kemudian bila ditanya berapa ramai sewa, ada kata 10 orang Ustaz. 10 orang. Jadi tak tahu macam mana dia tidur dalam tu. 10 orang, tapi itulah hakikat dia, maknanya kos itu banyak dapat dijimatkan, ya. Kemudian antara hikmah yang kedua yang kita boleh dapat lah ataupun saya nampak bila belajar secara online rumah ni tadi, terutamanya kalau belajar secara online ni, mahasiswa ataupun pelajar dapat meneroka ataupun belajar sesuatu benda yang baru. Terutamanya yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi, ya. TMK ataupun dikenali sebagai TMK. Kami juga sebagai pengajar ataupun pensyarah pun banyak juga belajar daripada melalui online ni, banyak benda-benda yang baru. Kalau sebelum ni kita tak pernah dengar aplikasi seperti Zoom, kan? Kita tak pernah dengar Google Classroom, Webex dan sebagainya.
Tapi kali ini pelajar-pelajar dapat teroka benda yang baru. Seperti hari ni lah. Kita hari ni guna apa? StreamYard. Betul? StreamYard kan? Betul. Jadi banyaklah hikmahnya. Antaranya tadilah banyak benda yang kita belajar melalui online ni tadi. Bila kadang-kadang ada pensyarah minta mahasiswa ataupun pelajar hantar assignment ataupun tugasan dalam bentuk video, kita belajar pula membuat video, kita belajar editing dan sebagainya. Jadi itu antara hikmah belajar secara online ketika PKP ni lah. Mungkin sebelum ni kita tak dapat, tapi masa PKP ni banyak benda baru yang kita terokai. Dan yang ketiganya yang saya perasan pada semester lepas, melalui hikmah ataupun mungkinlah ini hikmah di sebalik PKP belajar secara online ni, ramai pelajar dapat keputusan yang lebih baik. Pointer dia lebih baik. Muaz, macam mana? Pointer makin baik ke ataupun semakin merudum? Alhamdulillah juga doktor, disebabkan PKP lah, naik jugalah pointer saya. Tak banyak, tak sikit lah. Kan? Ya, saya dapati ada banyak ataupun ramai pelajar masa PKP semester yang lepas, result dia semakin baik. Sebelum ni tak pernah dapat pointer yang baik, mungkin sebelum ni cukup-cukup makan je kan. Tapi pada semester lepas ramai pula dapat 3.8. Ramai dapat pointer yang baik. Dapat anugerah dekan. Tapi itulah dia. Anugerah dekan ataupun majlis penyampaian tak dapat dijalankan pada tahun ni. Biasanya ada kan, setiap tahun ada majlis anugerah untuk pelajar-pelajar. Tapi tahun ni tak adalah, sebab kita dah sampai di hujung tahun. Jadi kita sebut tadi tu, di sebalik COVID ni ataupun di sebalik belajar secara online ni, banyaklah benda. Okey, saya serahkan seterusnya kepada moderator. Terima kasih doktor. Betul lah apa yang doktor katakan, hikmah tu tetap ada. Saya menarik nak sentuh pasal makanan sikit je. Hello, Assalamualaikum. Doktor? Sudah. Hello, Assalamualaikum. Hello? Ya. Dengar, terkejut saya. Ingat apa? Aduh. Saya betul lah kata doktor, setiap apa yang berlaku ni ada hikmah dia. Saya pun sokong, terutama sekali bahagian makanan tu doktor. Macam untuk penonton semua, saya dulu seling lah sikit, tapi disebabkan duduk rumah ni hari-hari nampak peti ais tu, tak boleh lagi tu. Ujian tu. Macam ni lah ujian saya lah, tapi ada kebaikan lah juga kata. Ya. Okey, kita terus kepada soalan yang ketiga. Di sebalik kelebihan belajar secara online di rumah ni, seperti yang disebutkan tadi oleh doktor, apakah cabaran dan kesan yang kurang baik ketika belajar secara online di rumah? Macam doktor kongsikan awal-awal tadi, kebaikan. Sekarang kita sebutkan sedikit sebanyak keburukan. Apa maksud doktor? Silakan doktor. Berkenaan dengan, bukan keburukan lah, saya rasa kekurangan sedikit. Mungkin sedikit kekurangan ataupun cabaran. Kesan daripada belajar secara online di rumah ni, yang kita sebut tadi tu, bila roh pembelajaran tu sudah mungkin pudar, seperti mana yang kita alami sebelum ni belajar di universiti ataupun di kampus. Bila belajar di rumah ni adalah sedikit kesan-kesan yang kurang baik ketika belajar secara online. Jadi yang saya dapat maklumat ataupun daripada pemerhatian saya lah, antara kesan yang kurang baik ialah pertamanya, mahasiswa kurang berpeluang untuk berinteraksi, sama ada kurangnya interaksi dengan rakan-rakan sendiri ataupun kurangnya interaksi dengan pensyarah. Sebab apa? Sebab kalau sebelum ni, kalau ada apa-apa perkara ataupun permasalahan yang kita tak jelas ataupun kurang jelas, kita boleh terus bertemu dengan
pensyarah lepas kelas. Jadi sekarang ni tak lagi. Sekarang ni kalau dah habis satu sesi belajar online satu kursus ataupun satu subjek, pelajar dia akan terus dengan subjek ataupun kursus yang lain. Jadi kurangnya interaksi, ya. Ataupun kalau sebelum ni dalam kelas biasanya setiap tugasan ataupun pembentangan tu pelajar akan persembahkan di hadapan dewan kuliah ke ataupun kelas ke, tapi kali ni tak ada. Jadi kalau sebelum ni, kalau dalam kuliah, bilik kuliah ataupun kelas, pelajar bila dia mempersembahkan ataupun membentangkan tugasan, dia akan berdiri di depan. Maknanya dia ada orang kata apa, macam cabaran untuk public speaking lah, pengucapan awam kan. Sebab apa, dia kena berhadapan dengan kawan-kawan dia dalam bilik darjah. Cuak kalau mula-mula tu, biasa bila kita ataupun pelajar nak bentangkan tugasan tu, kalau dia tak pernah berhadapan dengan situasi macam ni, dia kata, orang kata cuak kan. Nak cakap pun mungkin menggigit. Tapi alhamdulillah dengan PKP ni kita tak perlu dah menghadapi perasaan yang cuak tadi tu, sebab semuanya dihantar secara individu melalui mungkin rakaman di video ataupun secara peribadi. Itu yang pertama lah, iaitu mungkin kesannya belajar secara online ni kita kurang berinteraksi ataupun peluang berinteraksi sama ada dengan rakan-rakan ataupun dengan pensyarah sendiri. Yang kedua, kesannya juga bila belajar secara online ni ialah pelajar ataupun mahasiswa kurang bersosial. Kurang lah, bukan tak ada, kurang bersosial. Maknanya bersosial secara fizikal. Kalau bersosial di medsos, media sosial ni memang saya tahu gen sekarang ni, generasi sekarang ni memang hebat. Ada Instagram, ada Twitter kan. Jadi memang hebat. Cuma peluang bersosial secara fizikal ni ataupun secara bersemuka agak kurang. Ya. Sebab apa? Biasanya kalau kita di universiti ataupun di kampus, kita ada macam-macam program tahunan, ya. Contohnya kita ada sukan tahunan. Jadi tahun ni tak ada sukan tahunan. Kan sebelum ni ada sukan tahunan peringkat pusat, ada ataupun peringkat jabatan ataupun peringkat fakulti ataupun ada interfakulti kan. Jadi tahun ni tak ada. Biasanya ada pertandingan sukan, dan kadang-kadang ada juga pertandingan ilmiah. Maknanya pelajar kuranglah mendapat peluang untuk bersosial. Bahkan tak silap saya, FESKIS, Festival Kesenian Islam, pada tahun ni pun dijalankan secara online. Betul tak, Muaz? Betul. Jadi betul, jadi semua peserta yang bertanding di kalangan mahasiswa, dia akan hantarkan mungkin kalau tilawah ataupun hafazan tu, dia akan hantar video dan dinilai oleh juri, rakaman, betul, rakaman video, dan dihantar untuk dinilai oleh juri, ya, juri yang dilantik. Jadi tak silap saya yang tahun ni dia punya pertandingan tu besok ke lusa tak? 19 ke 20? FESKIS. Esok rasanya, Doktor. Besok kan? Besok. Ya. Jadi besok lah. Itu maknanya bertanding pun secara online. Jadi itu antara kesan yang kedua, iaitu kurangnya sosial ataupun kurangnya bersosial di kalangan mahasiswa. Dan yang ketiga ni, ini yang ketiga ni yang paling ketara, iaitu stres. Belajar secara online ni stres ataupun tekanan, ya. Banyaklah tekanan, antaranya tekanan daripada segi sudut capaian internet tu sendiri kan. Kadang-kadang kita ni ada laptop ataupun handphone yang canggih, tapi orang kata apa, capaian internet tu tak laju. Handphone mahal, laptop mahal, canggih, tapi internet dia macam siput. Mati segan hidup tak mahu internet tu kan. Kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada, putus. Jadi ini antara yang menyebabkan pelajar tekanan, sebab nak hantar assignment kena on time, lepas tu nak cari maklumat kena dengan on time, nak ikut program ataupun sesi pembelajaran secara Google Meet pun perlukan capaian internet yang kuat kan. Jadi sebab itu kita dapati ada beberapa laporan akhbar yang menunjukkan ada pelajar kena sampai panjat pokok, ada yang masuk hutan, ada pergi ke kubur semata-mata nak dapatkan capaian internet yang kuat. Jadi itu merupakan antara tekanan lah
ataupun cabaran yang menyebabkan pelajar tertekan ketika belajar secara online. Ya. Kemudian juga ada kadang-kadang tu jadi tekanan tu apabila kita ataupun mahasiswa terpaksa berkongsi laptop ataupun handphone dengan adik-beradik yang lain. Bukan semua mahasiswa ataupun ahli keluarga tersebut mampu membeli seorang satu laptop ataupun handset kan, ataupun handphone. Jadi tekanan juga sebab kena berkongsi laptop dan juga handphone. Itu antara yang berlaku realiti. Saya dapat tengok juga benda tu secara langsung di kalangan ahli keluarga saya sendiri. Dan bertambah tertekan lagi, bukan sahaja assignment daripada pensyarah tu banyak, assignment daripada mak dan ayah pun banyak juga apabila belajar secara online di rumah. Yang pensyarah bagi assignment satu hal dah. Ada yang assignment individu, ada assignment berkumpulan. Bila belajar kat rumah, ada pula assignment daripada mak dan juga ayah. Minta tolong basuh baju, tolong pergi pasar, kan? Tolong apa lagi? Tolong mesin rumput. Wah, itu semua yang menyebabkan tekanan kepada pelajar. Itu belum lagi kalau ada yang kakak-kakak dia yang berpantang, bersalin. Kan? Dia kena jaga kakak dia berpantang pula. Kena pula jaga kadang-kadang tu jadi pengasuh kepada anak-anak buah yang tinggal serumah. Jadi itu yang menyebabkan sedikit kesan yang kurang baik apabila belajar secara online di rumah. Jadi kita anggaplah itu sebagai satu cabaran ya. Maknanya sebenarnya bukan mahasiswa saja yang mengalami benda sedemikian. Kami pun tenaga pengajar ataupun pensyarah pun menghadapi situasi yang sama. Walaupun BDR bekerja di rumah, tapi sebenarnya banyak lagi benda yang kami buat. Terutamanya terutamanya pensyarah-pensyarah wanita yang mempunyai anak-anak kecil ni lah. Nak menguruskan anak, kan? Nak basuh baju, nak masak. Maknanya banyak benda yang perlu diselesaikan di rumah. Walaupun hakikatnya sebenarnya kita mengikuti pembelajaran ataupun yang bekerja sedang bekerja di rumah, ya. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau kami rakamkan video pengajaran ataupun audio pengajaran, termasuk dalam audio tu bunyi anak-anak menangis, kan? Kadang-kadang ada pula bunyi anak-anak ni bergaduh. Jadi itulah ya yang sedang berlaku ketika belajar secara online ataupun bekerja di rumah secara online. Okey. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Betul lah. Saya pun nak cakap menafikan pun, tapi memang betul-betul berlaku pada diri saya sendiri dengan cabaran lah untuk belajar secara online ni. Tapi saya pun macam baru terlintas jugalah. Saya baru terlintas, bukan setakat pelajar saja, malah tenaga pengajar pun turut terlibat sama. Ya, betul. Jadi moga-moga dipermudahkanlah urusan pelajar dan tenaga pengajar yang mana membuat pembelajaran secara online inilah. Okey. Seterusnya, kita terus pada soalan keempat. Bolehkah doktor kongsikan tips untuk kembalikan roh ataupun semangat tadi ketika belajar secara online di rumah? Dalam keadaan kita resah ni doktor kan? Mohonlah doktor titipkan sekali pesanan ataupun tips-tips untuk kita nak semarakkan semangat tu balik doktor. Dipersilakan doktor. Ya. Tips ataupun mungkin panduan lah ataupun sedikit perkongsian berkenaan orang kata apa, macam mana nak mengembalikan roh. Macam orang kata nak menghidupkan orang yang mati kan. Mungkin jasad kita tu belajar tapi roh kita, semangat kita tu dah mati. Jadi macam mana kita nak kembalikan balik roh tu supaya dia boleh bangkit semula untuk mengikuti pembelajaran secara online. Jadi ingat ini bukan roh yang kita sebut tadi tu, tapi membangkitkan semula semangat. Bukan membangkitkan roh yang mati kepada hidup, tetapi membangkitkan semangat kita untuk mengikuti pembelajaran secara online di rumah terutamanya. Jadi secara ringkasnya lah, kita ataupun mahasiswa ni dia mesti
ada 2P. 2P. Dia mesti bijak dalam 2P ini. Pertamanya iaitu persekitaran pembelajaran. P yang pertama persekitaran pembelajaran, dan yang kedua dia mesti bijak dalam P yang kedua iaitu pengurusan masa. Jadi ini ringkasnya lah, sebab dua benda ni sangat penting kalau kita duduk di rumah, sebab kita sebut tadi tu yang sebelum ni banyak tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan, sama ada tugasan daripada bersyarah ataupun tugasan di rumah sendiri. Jadi berkaitan dengan 2P ni tadi, yang pertama kalau sebelum belajar, jadi sebelum belajar ni kalau boleh kita mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif, kalau boleh. Cuba wujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Ruang tu kecil pun tak apa. Yang penting ada ruang untuk kita belajar dengan selesa. Sebab apa? Kalau kita makan, kita ada meja makannya. Kalau kita mandi, ada bilik mandinya. Kalau kita tidur, ada bilik tidurnya. Jadi kalau boleh belajar pun, kalau boleh lah, ada bilik belajar tersendiri. Ataupun kita sebut tadi tu, sekurang-kurangnya ruang kecil yang kondusif untuk kita belajar, walaupun kecil. Cuba kita ikhtiarkan lah. Jadi yang kedua pula, kita mesti sebelum memulakan pembelajaran tu, kita kena hafal jadual. Sebagai mahasiswa ataupun pelajar, kita kena hafal jadual. Macam kita duduk di kampus lah. Kan? Kalau Muaz tu macam mana hafal jadual? Saya tak hafal, cuma saya letak dalam phone lah tu. Wallpaper. Kalau boleh macam tu lah. Kita walaupun berada di rumah, kita cuba buat jadual dan kita tampal di mana. Kalau di kampus dulu, di college kita tampal di loker, pintu loker kan, pintu almari. Betul-betul. Kadang-kadang yang tidur katil bawah, dia tampal kat atas katil atas tu jadual dia. Jadi dia nampak apa yang akan dia belajar pada hari esok ataupun pada hari tersebut. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua juga kena hafal bukan jadual apa yang dia belajar, tapi kena hafal juga apps apa yang akan digunakan. Ini cabaran juga ni. Kena menghafal juga apps apa yang akan digunakan ataupun yang digunakan pakai oleh pesyarah pada hari tersebut. Kalau sebelum ni, kalau kita di kampus, memang tak ada apps lain lah. Kita pergi bilik kuliah ataupun dewan kuliah, mana tempatnya. Jadi kita belajar terus di situ. Jadi dulu kita hafal bilik kuliah ataupun kelas mana yang akan kita belajar. Tapi untuk belajar secara online ni, kita bukan hafal tempat kelas tu sendiri, tapi kita hafal apps apa yang akan diguna pakai untuk mempelajari ataupun belajar sesuatu kursus ataupun subjek pada hari tersebut. Sebab ada pesyarah ni dia suka guna Google Meet. Betul? Ada pesyarah ni dia suka guna Zoom. Ada pesyarah ni dia guna Google Classroom. Jadi Microsoft kena tahu Team. Apa Microsoft Team, macam-macam lah kan. Semua masing-masing berbeza. Jadi kena hafal juga apakah apps yang akan diguna pakai oleh setiap pesyarah yang akan mengajar pada hari tersebut. Dan yang ketiganya, kena disiplin pada segi sudut masa. Kena bersiap seperti mana kita nak ke kuliah. Kita sebut tadi, walaupun kita berada di rumah, tapi anggaplah kita berada di universiti ataupun di kampus. Kita mandi awal, kemudian bersiap tunggu depan laptop. Jadi ibaratnya laptop tu kita punya kuliah lah, tempat kuliah kita. Laptop ataupun handphone tu, itulah ruang kelas kita. Pakai baju yang sesuai, bersiap seperti mana kita siap di universiti kan. Ringkasnya maknanya kena sediakan ruang pembelajaran yang sesuai. Kalau boleh jangan letak meja laptop tu dekat sebelah katil. Kalau letak dekat sebelah katil, dia nampak katil tu nak tidur je. Jadi sebelum pembelajaran tadi tu kita sebut mesti ada ruang, kemudian kita mesti ada juga hafal jadual dan juga kita disiplin dengan masa. Dan juga kalau sebelum memulakan pembelajaran online tu, sediakanlah kelengkapan apa-apa yang patut. Bila online ni kita sebut handphone dan laptop tu dia memerlukan bateri, maka kena charge dulu handphone ataupun sediakan charger supaya apa, dia
dia tak terganggu ketika kita belajar. Itu yang boleh kita lakukan sebelum belajar secara online. Okey, yang keduanya semasa online, apa yang perlu kita buat? Semasa online, antaranya kita mestilah onkan kamera. Kan? Onkan kamera dan matikan mikrofon. Jangan dia onkan mikrofon tapi dia matikan kamera, ataupun dia offkan, dia matikan dua-dua sekali. Dia matikan kamera dan dia matikan juga mikrofon. Kalau boleh tadi, mestilah onkan kamera, hidupkan kamera, pasang kamera dan matikan mikrofon. Sebagai apa? Sebagai tanda kita menghormati guru lah, ataupun pensyarah. Sebab pensyarah ni macam sekarang ni kan, saya tak kenal lagi siapakah saya punya pelajar secara langsung. Jadi kena buka lah tadi tu kamera supaya saya kenal, ya. Tapi kena hati-hatilah bila onkan kamera ni. Sebab saya ingat dulu ada pelajar tu dia onkan kamera, dia offkan mic, tapi dia ingat dia dah matikan kamera sekali. Jadi dia tak perasan rupanya mic on, tapi kamera bukan, mic dia off tapi kamera dia on. Jadi dia depan kamera tu ataupun depan handphone tu, dia korek hidung lah. Banyak kaya lah pendek cerita ni. Banyak lah. Dia buang cili celah-celah gigi tu kan. Jadi mungkin pelajar tu mungkin pelajar tu ada dengar ni kot, ataupun mungkin sedang dengar perkongsian ni. Dia buang celah-celah gigi dia tu cili kan. Ada yang korek hidung, perempuan pula tu. Perempuan pula tu. Jadi kena hati-hatilah. Itu yang pertama. Itu yang pertama yang boleh kita lakukan ketika semasa online ataupun sedang sesi online. Yang keduanya, setelah kita onkan mic tadi tu, onkan kamera dan matikan mic, pelajar ataupun mahasiswa kenalah berikan fokus 100%. Beri tumpuan sepenuhnya ketika pembelajaran secara online tadi, ya. Kena fokus. Cara dia macam mana? Mungkin kalau gunakan laptop tu, yang guna laptop, jauhkan handset daripada laptop tadi. Sebab apa? Dia ganggu. Kan macam kita di bilik kuliah ataupun dalam kelas di kampus ataupun di universiti, handset mesti simpan dalam beg. Jadi di rumah sama juga. Kalau boleh, kalau yang guna laptop tu, jauhkan handphone. Dengarkan dengar dengan baik apa yang disampaikan oleh pengajar ataupun pensyarah, supaya dapat kefahaman yang betul. Ni kadang-kadang saya perhati tu sambil dia tengok Google Meet tu ataupun Google Meet contohnya, dia sempat lagi tu main handphone. Kan? Dia menaip tangan, dia menaip dekat handphone. Kalau boleh jangan ada handphone ataupun handset di laptop kita tadi tu. Jadi sebab apa? Nanti mengganggu fokus pembelajaran. Terutamanya dalam hafazan lah. Kalau menghafal ni, kalau ada gangguan handphone ataupun internet, memang kita tak dapat menghafal dengan baik. Itu yang kedua, fokus ketika sesi online. Dan yang ketiga, ini penting juga, iaitu catat. Membuat catatan. Tulis poin penting ketika berlaku ataupun berjalan sesi pengajaran tu. Macam kita di kuliah ataupun di bilik kuliah kan, bila pensyarah mengajar di depan, kita sambil-sambil tu catatlah. Jadi masa dalam Google Meet tu ataupun dalam Zoom, jangan senyum je dengar pensyarah mengajar, senyum je kan. Kalau boleh catat. Sama juga macam perkongsian. Macam perkongsian kita petang ni, saya tak tahulah berapa ramai yang tengah catat ni. Mungkin yang ramainya dengar sajalah, tonton dan dengar. Yang catat ni mungkin ada, mungkin tak ramai lah. Jadi kalau boleh kita catat poin-poin penting ketika mana pengajar ataupun pensyarah mengajar, ya. Sebab kadang-kadang ada poin-poin penting tu dia tak ada dalam buku. Kadang-kadang apa yang pensyarah sampaikan tu dia tak ada dalam buku. Jadi poin tu penting. Kalau kita tak catat, kita akan lupa dan bila ditanya di hujung kelas dia tak boleh jawab. Okey. Jadi penting catat ni. Sebab saya teringat dulu masa saya belajar di Al-Azhar Mesir dulu, bila pensyarah dia sampaikan pengajaran, lepas tu dia kata, "Hadza muhimmun jiddan." Hadza muhimmun jiddan. Dia kata, ni poin ni penting ni.
Kalau dia sebut macam tu, kami ni cepat-cepat catit. Ambil pen, ambil pensel, catit atas buku nota ataupun kertas. Sebab biasanya apa yang doktor ataupun pensyarah tu sebut, yang penting tu, itu yang akan keluar dalam peperiksaan. Itu yang akan keluar dalam peperiksaan. Jadi siapa yang tak datang ataupun tak catit poin tu, dia tak akan dapat jawab lah soalan yang berkaitan dengan poin penting yang disebut dalam kuliah tadi. Walaupun dia dah hafal satu buku daripada kulit depan sampai kulit belakang, tapi kalau poin tu dia tak catit ataupun apa yang disebut oleh pensyarah tu sebagai poin yang penting dia tak catit ataupun tak datang, dia tak akan dapat jawab walaupun dia dah hafal keseluruhan buku dari awal buku ataupun awal kulit depan hinggalah akhir kulit belakang. Sebab kebiasaan memang tradisi di sana lah. Pensyarah dia suka keluarkan soalan-soalan ni yang tak ada dalam buku tapi dia dah sebut dalam perkuliahan. Ya, itu apa yang boleh kita lakukan ketika semasa online. Dan yang terakhir mungkin kalau sebelum minta maaf, selepas sesi online. Tadi kita ada sebelum online, kita ada persiapan. Yang kedua, semasa online kita ada perkara-perkara yang kita sebut tadi tu. Dan yang ketiga, selepas online. Apa yang perlu kita buat ataupun mahasiswa buat, iaitu pertama sekali buat nota. Buat nota. Jadi pertama tadi dah catit kan. Bila dah catit, selepas dia online, kalau ada masa pada hari tersebut, terus buat nota. Tujuan nota ni ialah untuk apa dia? Untuk meringkaskan maklumat dalam bentuk yang ringkas tapi dapat difahami dengan jelas. Sebab sekarang ni tak ramai dah orang buat nota. Sebab semua guna online, dia dengar balik apa yang telah disampaikan. Boleh dengar balik apa rakaman-rakaman pengajaran, tapi kalau boleh buat nota sendiri. Buat dalam bentuk gambar rajah ke, jadual ke, untuk apa? Supaya dia tersimpan dalam memori ingatan kita. Ya, maknanya kalau ada bahagian yang kita tak faham pada nota tersebut, kita boleh terus tanya kepada pensyarah ataupun pengajar. Itu yang pertama yang boleh kita lakukan selepas sesi online. Yang kedua, kita boleh berdiskusi ataupun berbincang dengan kawan-kawan. Lepas sesi pembelajaran, terus tanya kawan-kawan apa yang patut dibuat. Sebab ada yang perkara yang mungkin kita tak faham, kita tanya kawan-kawan. Maknanya selepas pembelajaran kita buat refleksi. Ya, refleksi. Apa dia Muaz? Refleksi, doktor. Bukan urutan refleksi tau. Bukan. Ni refleksi ni maknanya kita macam tadilah kita imbas balik apa yang disebut oleh pengajar ataupun pensyarah tadi. Jadi kalau tak faham, kita tengok rujukan yang ada di internet. Sebab kita tak boleh pergi PTSL kan. Betul. Kalau pergi pustakaan, kita rujuk di internet. Jadi kalau yang belajar bidang ataupun yang ambil bidang modul tafsir, tengok rujukan-rujukan yang ada di internet berkaitan dengan tafsir tadi. Kalau yang hadis, tengok juga yang dalam bidang hadis. Jadi ini pentinglah ya, setelah kita mengikuti sesi pembelajaran online. Dan yang terakhirnya, selepas sesi pembelajaran online ni, siapkan tugasan. Ya, siapkan tugasan dan hantar pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi bukan saja dengar tugasan apa yang perlu dibuat tapi dia tak buat apa-apa. Jadi kena siapkan tugasan dan hantar pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi kena tahu apakah jenis tugasan tersebut, bila tempoh akhir penghantaran tugasan tersebut. Sebab apa ramai pelajar ni, ialah saya sebut tadi tu, bila belajar di rumah ni macam-macam tugasan kan, termasuk tugasan daripada mak ayah ni, menyebabkan banyak yang tertangguh. Jadi kita sebut tadi tu, pengurusan masa sangat penting. Utamakan mana yang perlu diutamakan. Jangan ditangguhkan perkara yang diutamakan. Utamakan apa yang perlu diutamakan dan jangan tangguh perkara yang diutamakan. Okey, itu serba sedikitlah berkenaan dengan tips ataupun bagaimana untuk mengembalikan roh semangat belajar secara online di rumah. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian tips kembalikan roh ataupun semangatlah untuk belajar secara atas talian ataupun online. Okeylah, yang terakhir doktor, soalan,
apakah pesanan doktor yang ingin disampaikan kepada kami-kami yang mahasiswa ini yang mana sedang belajar secara online di rumah doktor? Pesanan doktor, ikhlas hati doktor untuk kami mahasiswa. macam buat nak bagi wasiat dah ni. Tak ada Pesanan wasiat nanti. Pesanan lah. Lebih kurang lah. Lebih pesanan macam Ah. wasiat kan. Apa ni? Dia tak adalah pesanan terakhir kan. Tapi mungkin ini kita kata peringatan lah sama-sama untuk kita belajar ketika ini secara online di rumah. Maknanya apa ya? Kita mesti sekurang-kurangnya ada 3S. 3S. Ya, 3S. Iaitu S yang pertama, kita belajar secara online ni, S yang pertama iaitu sabar. Ya, sabar. Sebab apa ni, setiap kesusahan di sebaliknya pasti adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik setiap kesusahan ataupun kepayahan itu adanya kemudahan. Jadi belajar secara online ni kita sebut tadi tu secara ringkasnya memang susah dan mencabar. Jadi kita kena banyak bersabar. Kena bersangka baik atas apa yang sedang kita alami ini tadi dan juga sentiasa bersikap positif walaupun kita menghadapi kepayahan ataupun kesusahan belajar di rumah. Ya. Anggaplah ini suatu cabaran. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh ini akan menaikkan ataupun meningkatkan darjat kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Tapi syarat adalah belajar ni kena ikhlas. Kena ikhlas. Ya. Dan hakikat belajar memang susah. Dalam dunia ni tak ada yang susah. Belajar pun susah. Kalau tanya lah belajar apa yang senang? Tak ada yang senang. Belajar Quran Sunnah pun susah. Belajar syariah pun susah. Belajar usuluddin pun susah. Belajar matematik pun susah. Belajar engineering pun susah. Yang senang dia apa? Belajar apa yang senang? Tak buat apa kot doktor. Senang. Kan? Tak payah belajar. Yang senangnya tak payah belajar. yang senangnya tak payah belajar. Tapi itulah, tak belajar pun susah juga. Kan? Tak belajar susah juga sebab kalau tak belajar kita jadi orang jahil. Jadi belajar susah. Tak belajar pun susah juga. Tapi daripada tak belajar, baiklah kita susah dalam belajar. Memang susah belajar ni. Orang kata apa? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi mudah-mudahan sabarlah, tak lama kan. Ada yang dah tahun akhir, ada yang dah tahun 2, tapi yalah sabar sikit. InsyaAllah kita akan dapat kemanisan di atas apa yang kita hadapi ketika ini. Ya. Yang kedua, S yang kedua pula. Setelah kita sabar, kita mesti ada S yang kedua iaitu syukur. Syukur. Kita mesti ada perasaan syukur. Sebab ramai di luar sana ni, dia nak belajar di UKM. Kan? Ramai nak belajar di UKM. Ada yang nak belajar di pusat kita sendiri, di pusat kajian Al-Quran dan Sunnah, tapi tak terpilih. Jadi yang dapat masuk ni, alhamdulillah semuanya terpilih. Termasuklah pelajar yang baru mendaftar, atau pelajar tahun 1 yang mendaftar pada bulan 10 ni kan, yang baru ni. Jadi semua ni kita kena bersyukurlah terpilih. Walaupun dalam keadaan susah macam ni, kita kena bersyukur. Sebab masih lagi diberi peluang untuk belajar, walaupun secara online. Bayangkan kalau KPT kata belajar online pun tak boleh. Oleh kerana PKP, COVID ni, dia kata, ataupun KPT kata, bayangkanlah, ni contoh lah. Kalau dia kata, tak boleh belajar secara online pun tak boleh. Kena tangguhkan pembelajaran. Maknanya apa? Kita kena tambah semester lagi. Kan? Akhirnya, tempoh masa tu semakin panjang. Jadi kita bersyukur, kita dapat lagi belajar. Di sebalik kepayahan ni tadi. Sebab di sebalik kepayahan tadi, ada yang kemudahan yang didatangkan. Iaitu belajar secara online. Maknanya, belajar online ni mudah sebenarnya, ya, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Belajar ni insya-Allah mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Belajar di online ni mudah insya-Allah. Dan yang S yang ketiga, kalau kita dah bersyukur tadi tu, kita mesti tunjukkan dengan sikap bersungguh-sungguh. Ni S yang ketiga. Mula-mula sabar, syukur, dan yang ketiga bersungguh-sungguh. Sebagai tanda kita bersyukur.
kerana masih lagi dapat belajar secara online. Kita sebut tadi lah, anggap kita belajar di rumah ni seperti kita belajar di kampus. Memang kita berada di rumah, tapi jiwa kita tu seolah-olahnya berada di kampus. Kena disiplinkan masa seperti mana kita sebut tadi tu, ya. Kena bersungguh-sungguh. Maknanya kalau main kita bersungguh-sungguh. Kalau nak main buat satu perkara tu bersungguh-sungguh. Kalau main biar bersungguh-sungguh. Kalau belajar pun bersungguh-sungguh. Jangan bila main tu tak bersungguh. Ataupun bila belajar tak bersungguh. Kita belajar bersungguh-sungguh, main pun bersungguh-sungguh. Bila menghafal, hafal sungguh-sungguh. Dan kalau boleh jangan tipu ataupun menipu ketika membuat tugasan. Ni kadang-kadang saya tengok tu bila pelajar hantar tugasan hafazan kan, dapat gaya dia baca tu macam ada kata apa, unsur-unsur menipu lah. Baca tu lambat je kan, baca tu lambat je, satu ayat nak sambung ayat yang lain tu lambat. Lepas tu dengar pula ada macam bunyi selekan kertas, mungkin dia bukan Quran kot. Ya, jadi kena hafal bersungguh-sungguh. Jangan ada penipuan dalam pembelajaran. Ataupun kalau hari ini kalau kita sebut sebagai falagiat. Kadang-kadang pensyarah ni bagi tugasan buat assignment, tapi assignment tu ditiru pula daripada internet secara 100%. Jadi kalau nak ambil semua daripada internet, kena kata-kata ubah ataupun olah ayat tadi tu, dan kalau boleh letakkan sumber rujukan mana yang kita ambil. Jadi ini antara pesanan lah ataupun perkongsian yang boleh kita terapkan dalam budaya kita belajar secara online di rumah ni. Mudah-mudahan roh kita belajar tu, semangat kita belajar secara online ni dapat berterusan hinggalah kita dibenarkan masuk semula ke kampus ataupun ke dalam universiti. Jadi saya kira setakat itu sajalah perkongsian saya untuk petang ini. Okay, terima kasih doktor atas pesanan doktor lah. Nak cakap terakhir tu takut rasa kata wasiat pula. Terima kasih doktor atas pesanan doktor kepada kami. Ingat tu 3S, sabar, syukur dan bersungguh-sungguh. Lepas tu doktor bagi meraihkanlah para penonton. Mereka ada tanyakan beberapa soalan doktor. Jadi sudikan doktor untuk menjawab sedikit. Boleh doktor? Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Yang mana boleh jawab, saya jawab lah. Okey. Okeylah, daripada Nur Ain Nabilah Sufian. Cantik nama doktor. Assalamualaikum doktor, saya pelajar tahun 1 yang belum sempat datang belajar di kampus. Saya ingin bertanya tips bagaimana kita nak bekerjasama buat tugasan sama-sama dengan kawan-kawan yang kebanyakannya belum kenal dan tak pernah berjumpa depan-depan. Bagaimana nak datangkan rasa ramah mesra tu doktor? Kiranya nak beramah mesra dengan yang kawan tak kenal lagi lah kot. Macam tu. Ya, betul. Terus silakan doktor. Baik, terima kasih kepada soalan yang disampaikan tadi. Ini yang kita sebut mula-mula tadi, antara perkara kesan daripada belajar secara online ni, walaupun kita belajar secara mudah di rumah sedikit, tapi itulah kurangnya interaksi. Kita susah nak berkomunikasi dengan kawan-kawan. Sebab pertama tadi bila terutamanya Nur Ain tadi kan, pelajar tahun pertama, dia daftar secara online. Jadi tak ada suai kenal ataupun program minggu suai kenal. Macam kita sebut prosesi kan di college. Jadi dia sendiri pun tak kenal. Macam Muaz mungkin dah kenal lah dengan kawan-kawan yang sebelum ni kan. Jadi pelajar baru ni nak nampak kesan. Ya. Jadi macam mana nak buat ni, itulah antaranya kalau biasanya tugasan. Biasanya pensyarah bagi tugasan dalam kumpulan. Jadi kalau boleh Nur Ain ataupun pelajar-pelajar yang lain juga kena buat juga grup untuk tugasan dia sendiri dan berbincang juga secara online macam kita buat dengan Google Meet ke ataupun WhatsApp video call ke kan. Maknanya kena kenal dulu kawan-kawan kita, dan itulah antara mediumnya. Kita tak boleh berjumpa sebab inilah salah satu medium yang kita ada, iaitu secara atas talian. Jadi mungkin Nur Ain ataupun mana-mana pelajar kena wujudkan dulu roh untuk berkenalan. Tadi roh untuk belajar, pertama sekali kena wujudkan dulu roh untuk berkenalan antara satu sama lain. Jadi bila dah
dah kenal antara satu sama lain tu, insya-Allah mudah. Dan inilah media yang ada, dan mungkin kena lantik salah seorang ketua untuk menguruskan sesi sesi perkenalan tadi tu. Sebab kita dah aku kata apa, masuk semester dah lepas semester break kan. Jadi pelajar tahun 1 ni saya bimbang tadi sebab tadi ikut aduan dia ramai lagi yang tak kenal antara satu sama lain, menyebabkan tadi interaksi untuk membahagikan tugasan dalam kumpulan agak payah. Jadi mungkin juga Nur Ain boleh ajukan perkara tersebut kepada pensyarah yang mengajar subjek tersebut dan minta pensyarah tersebut hubungi pelajar yang mungkin kurang bagi kerjasama. Sebab tugasan ni kumpulan, kena sama-sama lah ambil bahagian. Jangan buat seorang-seorang ataupun ada yang tidak beri kerjasama. Wallahu a'lam. Baik Doktor, soalan seterusnya daripada Hanan Rusli. Assalamualaikum Dr. Izuli, nak tanya sebagai pensyarah, mana satu yang Doktor rasakan tersentuh ataupun kecil hati kecil hati semasa mengajar? Pertamanya, pelajar tidur di dewan kuliah ataupun pelajar tidur semasa kelas online. Ada dua situasi, yang mana satu Doktor lebih sebagai tenaga pengajar, Doktor lebih rasa tersentuh hati. Doktor, dalam juga ni soalan dia ni. Tersentuh hati macam mana tu? Terharu ke, kesian ke, marah ke? Sebab tersentuh hati ni dia umum lagi tu. Maknanya mungkin maksud soalan tadi, tersentuh hati ni itulah kesian ke, kesian pelajar tengah tidur ketika dalam kuliah ke, ataupun secara online. Jadi saya rasa maksudnya sini ialah mungkin terasa kecil hati ni, kecil hati ni mungkin marah lah, ataupun mungkin kurang selesa dengan perbuatan pelajar tadi kan. Betul lah tu. Saya rasa begitu juga. Mana yang lebih kecil hati Mana yang lebih kecil hati? Sebab saya tak nampak lagi pelajar tidur online ni. Kalau ada pelajar tidur dalam kuliah, dalam kelas tu adalah saya nampak, tapi itu pun dia tertidur, mungkin terlalu mengantuk kan. Mungkin terlalu mengantuk. Tapi kalau tertidur online ni saya tak nampak lagi. Biasanya pelajar dia offkan video ataupun kamera. Jadi saya tak alami lagi. Tapi itulah keadaannya. Kalau boleh janganlah tidur. Kita sebut tadi tu, kalau boleh fokus. Kalau tertidur tak apa. Kalau sengaja tidur, itu sangat perlu dijauhkan. Itu saja, wallahu a'lam. Okey, soalan yang seterusnya, Assalamualaikum, daripada Aisyah Safirah. Assalamualaikum Doktor, selepas mahasiswa bergraduasi, expectation kepada mahasiswa amat tinggi di dunia luar. Namun bagaimana mahasiswa ingin meningkatkan kualiti sebagai pelajar universiti semasa musim pandemik ini? Pandemik. Macam mana nak cakap? Expectation kot. Ya, jangkaan harapan kepada mahasiswa ni tinggilah. Macam itulah ibaratnya kan. Maknanya kalau bidang Quran, bidang Quran sunnah lah terutamanya, kita cerita tentang bidang pengajian Quran dan sunnah ni. Pertama sekali bila sebut Quran dan sunnah ni, jangkaan masyarakat terhadap kita, kalau bagi lelaki ini pandangan saya lah, bagi lelaki bila sebut saja pelajar Quran dan sunnah, bacaan Al-Quran dia baik. Jadi jangkaan dia tadi tu, bacaan dia baik dan dia mesti menjadi ketua dalam menunaikan solat jemaah. Jadi macam mana kita nak meningkatkan bacaan? Ini sebab asas sekali dalam Quran Sunnah ni, pembacaan Quran tu sangat-sangat penting. Jadi bagaimana nak mencapai tadi tu, itulah yang kita sebut sebagai cabaran dia. Pelajar kena banyak bergantung kepada diri sendiri lah. Maknanya self learning. Pelajar kena banyak belajar sendiri. Contoh macam Muaz, dia kena macam ni kan, nak cuba mencuba keberanian dia menjadi moderator. Kalau pelajar-pelajar yang lain tu mungkin dalam bentuk tugasan-tugasan lain lah, sama-sama bagi tugasan. Jadi banyakkan latihan secara kendiri, self learning,
ataupun mana-mana benda yang kurang pasti ataupun kurang jelas, tadi perlu rujuk kepada guru. Sebab kadang-kadang online ni kita sebut tadi lah, kadang-kadang kita rasa syok sendiri kan. Mungkin kita terlepas pandang ada benda yang salah ataupun benda yang kita tersalah faham, mengakibatkan bila kita bergaul dengan masyarakat kita sampaikan sesuatu yang salah ataupun tidak tepat. Wallahu a'lam. Betul. Saya sokong doktor. Kita kena sentiasa ni lah, semangat. Ya, bersemangat tadi. Banyak program-program sebenarnya di internet ni yang boleh membantu pelajar sebenarnya untuk membina keyakinan diri. Contohnya kalau memperbaiki bacaan Al-Quran ni, kalau dulu budayanya pelajar lepas tasmik ke dia akan datang bilik syarah ataupun bilik saya ataupun mana-mana lagi lah, Dr. Sobri ke, Dr. Faizamri ke, Dr. Ashraf ke, Dr. Wahelmi ke, untuk semak bacaan. Semak bacaan. Jadi budaya tu kita dah macam setakat ni tak boleh dijalankan. Dulu biasanya memang ada pelajar, dia akan jumpa kami, walaupun itu bukan subjek hafazan dia, tapi dia nak memperbaiki ataupun menambah baik bacaan dia datang bilik kami baca daripada awal. Ada yang pilih surah-surah tertentu, ada yang nak memperbaiki hafazan dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku. Okeylah. Maka mungkin apa yang saya perhatikan, itu saja soalan daripada para penonton. Kita pun sudah di akhir webinar kita lah, program kita. Terima kasih doktor atas perkongsian doktor awal-awal tadi. Banyak doktor kongsikan banyak pandangan doktor yang mana selarilah dengan apa yang kami sebagai pelajar merasai, doktor. Jadi terima kasih banyak doktor. Saya rasa kita sudah di pengakhir majlis. Terima kasih banyak-banyak kepada doktor dan juga para penonton. Sekiranya ada kesilapan, maaf daripada pihak kami. Yang mana baik itu datang daripada Maha Pencipta, mana yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Maafkan kekhilafan kami. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih doktor. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.